Sorry ya, ada lambat sikit. Okey. Jadi seperti mana yang kamu tahu, kalau mahu target dalam SPM, kimia ni, salah satu elemen yang paling utama adalah untuk menumpukan perhatian sepenuhnya pada pengiraan. Bukan saja dalam kimia, dalam matematik, tapi juga kamu dalam matematik yang ada formula ni ya, tapi juga dalam kimia. Cikgu ada bagi kamu file tentang pengiraan kimia, iaitu ada 100 soalan latih to be objektif tentang kimia. Jadi jadi kalau mau target SPM A ya, pastikan objektif kamu 25 ke atas. Sekurang-kurangnya tolak ya. Dia mesti 25 ke atas. Ini sekurang-kurangnya tolak. Ini objektif mesti 25 ke atas. Kemudian kamu juga perlu nombor 1, usahakan untuk 100% memahami soalan pengiraan. Kemudian nombor 2, mesti hafal sekurang-kurangnya 25 perbandingan. Perbandingan mengikut format skema jawapan SPM. Maksudnya kamu tidak boleh jawab suka-suka. Kemudian yang ketiga, kenalah hafal dalam lebih kurang 10 prosedur eksperimen. Dan seterusnya pastinya ada soalan tentang definisi. Tidak pernahlah kurang daripada 3 definisi setiap tahun ya. Definisi seperti apakah maksud elektrolit, apakah maksud kadar tindak balas, apakah maksud kala. Jadi ini dia punya tips lah kalau mahu A+, sekurang-kurangnya A tolak dalam SPM kimia. Cikgu ulang, yang pertama pengiraan. Yang kedua kena hafal 25 perbandingan mengikut format skema jawapan SPM. Nomor 3, 10 prosedur eksperimen, dan keempat definisi. Dan yang pastinya kalau dapat study semua itu lagi bagus. Yang ini adalah pada sesiapa yang tidak tahu bagaimana kamu hendak bermula untuk belajar kimia. Jadi untuk pengiraan pada malam ini, cikgu akan fokuskan kepada pengiraan bagi soalan-soalan kimia dari tingkatan 4 dan juga 5 kalau sempat. Soalan pengiraan dalam kimia tu tidak banyak. Yang mana biasanya kalau soalan pengiraan dalam kimia, soalan pengiraan adalah melibatkan pertama tentang Mr. X. Mr. X mungkin ada yang belum tahu apa itu Mr. X. Itu pengiraan stoikiometri, mencari bilangan mol, kemudian mencari jisim daripada persamaan kimia yang diberi ataupun daripada persamaan kimia yang perlu kamu buat sendiri. Kemudian yang kedua, kamu mesti tentang CHAS tau. Tentang CHAS. Nomor 3, mesti dalam formula empirik. Formula empirik. Yang keempat, dalam tajuk dalam tajuk acid, base dan garam, iaitu mesti tahu kira-kira peneutralan. Nomor 5, penyediaan larutan piawai. Nomor 6, kadar tindak balas. Ada ya pengiraan dalam kadar tindak balas.
Okay, kemudian nombor 7 ada pengiraan tentang termokimia. Di mana dalam termokimia tu kamu dikehendaki untuk mencari haba peneutralan, haba pemendakan, haba penyesaran, haba pembakaran. Okey. So kebiasaannya inilah soalan-soalan pengiraan yang akan kamu jumpa di dalam SPM. Okay. Jadi modul ini sangat bagus kerana telah dikompilasikan, dia telah compile semua soalan-soalan pengiraan SPM lah. Okay. So kalau kamu dapat habiskan, saya kira kamu telah menguasai tajuk-tajuk pengiraan dalam kimia. So kalau kamu lihat di sini ada senarai formula penting pengiraan kimia. So kalau jisim molekul relatif, okay, ini bilangan mol, ini jisim bahagi JMR, JAR atau JFR, bilangan mol gas ada di sini. Okay. Tapi semua ini tidak diberi dalam SPM. Okay. Semua mesti ada dalam kepala. Okay. Kemudian di sini ada pengiraan untuk yang cikgu tunjuk ni adalah pengiraan untuk, kejap ya, ada orang masuk. Okay, yang cikgu tunjuk ni, ini adalah pengiraan untuk peneutralan. Bukan, ini adalah pengiraan untuk penyediaan larutan piawai. Okay. Yang ini ini penyediaan larutan piawai ini. Ini pula adalah pengiraan untuk peneutralan yang hijau, cikgu highlight ni. Okay. Kemudian kadar tindak balas, kena kira kecerunan tangent, kadar tindak balas, purata. Ni ada dua sajalah kalau dalam kadar tindak balas. Kemudian kalau dalam termokimia, kena tahu apa itu delta H, apa itu Q, apa itu N di sini ya. Okay, so jom kita pergi one by one soalan pengiraan. Tapi cikgu tidak akan pergi detail. Cikgu hanya pilih soalan-soalan yang melibatkan pengiraan. Okay, jom kita tengok nombor 6. Para pelajar nampakkah nombor 6 tu? Kamu respon ya, cakap je direct sebab kita tidak boleh nampak. Okay, so nampak. Cuba kamu try dulu. Cuba try, ada try buat. Persamaan berikut mewakili satu tindak balas. Apakah jisim molekul relatif bagi hasil tersebut? Okay, cuba. Apakah, what is the relative molecular mass of the product? Sebab di sini mungkin ada juga pelajar yang ambil DLP. So boleh tengok yang bahasa Inggeris ya. Saya mau kamu try dulu. Saya harap kamu ada pen yang kamu, maksudnya masa kelas kimia ni kan, kalau mau lebih berkesan, mau mesti sediakan pen masing-masing, kertas ya. Okey. Okey. Ada yang sudah dapat jawapan? Boleh dapat? Boleh faham? Okey, cikgu bagi hint ya. Untuk mengira jisim molekul relatif, ini JMR. Okay, untuk mengiranya, hasil ya, kalau hasil maksudnya dia tumpukan yang ini hasil. Okay. So untuk kira jisim molekul relatif, yang dua ni tidak termasuk. So jangan confuse ya, yang dua tu tidak termasuk. So jisim molekul relatif bagi hasil tu hanya tertumpu kepada formula NH3 iaitu amonia. Ini adalah formula amonia. So agak-agak mana jawapan dia para pelajar? B. D or B? Bola ke dadu? Ya, bola. Bola. Okay, very good. So sangat bagus sebab ini memang senang kan, betul lah jawapan dia 17. Okay, so ada apa-apa soalan atau perlu saya terangkan? Jangan malu-malu, di sini kita satu keluarga. Anggap cikgu ni bukan cikgu, kita ni hanya berkongsi. Cikgu mau betul-betul kamu dapat bila kamu, jangan malu-malu dengan kawan. Biarlah nampak tidak pandai konon, tapi sebenarnya kamu dapat apa yang malam ni.
Boleh cikgu terangkah? Boleh. Okay. So kalau JMR, kalau JMR, okay, jisim molekul relatif tu hasil. Nampakkah hasil? Okay. Jadi bila hasil dia hanya tertumpu kepada NH3 sahaja. Yang dua tu adalah disebabkan dia mengimbangkan persamaan. Okay. Jadi NH3 tu kalau mau kira JAR dia, N tu dia ada bagi di sini jisim atom relatif N ialah 14. Kemudian kita ada 3 atom hidrogen, so maksudnya 3 darab dengan jisim atom relatif bagi hidrogen ni, iaitu 1. So, kita akan dapat 14 tambah 3, 17. Okay, you get it? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, very Boleh, good. cikgu. Okay, so next time, pandai sudah kan kira JMR? Next time. Pandai sudah ya? Ingat ya, 2 ni tidak termasuk tau. 2 tu hanya untuk mengimbangkan persamaan. Ya, yeah, so good. Okay, sekarang kita cari lagi yang lain. Kita tengok nombor 8. So, cikgu besarkan soalan ni. Saya harap kamu nampak. Jisim formula relatif bagi X SO4 ialah 160. So what is the relative atomic mass of element X? Apakah JAR untuk X? So, cikgu bagi masa sekejap. Terus saja jawab, jangan tunggu cikgu tanya. Terus saja, cikgu ini jawapan dia. Siapa yang sudah dapat? 64 ke cikgu? B, cikgu. B? Oh, Ya. okay. Ya. 64. Are you sure? Ya, cikgu. Semua dah. Ya. Okay. Bagus, sangat bagus. Okay. So, cikgu kena terangkan juga ya. Pada yang sudah dapat, kita tengok lagi. Pada yang belum dapat, jom kita tengok. Okay. So, ini we just do our mathematics. Kita budak sains tulen, kita mesti pandai matematik. So, semuanya adalah mathematic basic. Okay, the basic of mathematics mesti kuat. Okay, so jisim molekul relatif bagi X SO4 ialah 160. So X tu biarkan dia, ya. S tu adalah 32. Kita tengok ini. So 32. And then oksigen kita ada 4 atom. So oksigen JAR-nya adalah 16. And then dia bagi tahu JMR dia, JMR tu jisim molekul relatif. Kalau jisim atom relatif dia satu atom, merujuk kepada satu jenis atom je. Tapi kalau jisim molekul relatif, semua tu XSO4 itu adalah JMR atau dia boleh juga dikenali sebagai JFR. Jisim formula relatif lah untuk sebatian ion. So kita bagi dia 160. Okay, so kita pakai kalkulator. X tambah 32 tambah 4 kali 16. Okay. So kita pakai kalkulator 32. Kenapa kalkulator cikgu ni hari? 32 tambah 4 kali 16. 96. Sama dengan 160. And then X equals to 160. 96 kita pergi sebelah. And then you will get 64. Okay? Sangat bagus. Okay. Mungkin ada yang mahu screenshot, silakan. Tapi cikgu akan upload semula rakaman ini di YouTube cikgu. Tapi dalam unlisted. Maksudnya orang yang tak join cikgu punya kelas dalam Telegram ini memang tidak boleh akses. Kecuali diorang ada link. Okay, saya unlisted ya yang ini. Okay, seterusnya kita pergi ke nombor, oh ya, ada apa-apa soalan lagi untuk nombor 8? Ya.
Tiada ya? Okey, jom kita pergi nombor 9. Okey, good. Try nombor 9. Formula empirik ya sekarang ni. Okey, sebelum kita buat ini, saya hendak bertanya kepada para pelajar. Okey, kamu angkat tangan ya. Ada sesiapa yang masih lagi langsung tidak faham tentang formula empirik? Raise your hand. Raise. 1, 2. Formula empirik. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Maksudnya ini respon menunjukkan ramai lagi yang tidak faham tentang formula empirik ya. Okey, macam semua sudah raise hand. Okey, jadikan. Okey. Kita balik di sini. Jadi kita try dulu soalan ni, kemudian baru cikgu terangkan tentang formula empirik. 9. Sebelum tu, okey. Kamu try dulu ya. Biarpun kamu cakap tadi masih belum menguasai, kita try. Sebab saya tahu sekurang-kurangnya memang ada yang kamu tahu sedikit. Ada yang sudah dijawapan? Okay, saya bagi masa, sedikit masa. Buat tahu. Saya bagi kamu sedikit masa untuk try. Dadu kah cikgu? Dadu. Ya, betul. Dadu. Yang lain? Bagus. B, cikgu. Risa. Apa dia? D. D, Datuk. Ya. Ya, betul. D, Datuk. Tahniah. Lagi-lagi yang lain? Dapat. Try saja. Kamu sedang mencuba bahkan? Cikgu harap sangat kamu sedang mencuba. Ada kertas, ada pen, ada kalkulator. Sebab kita tidak mahu buang masa. Okey. So, kawan kamu tadi cakap yang D. Okey, saya mau dengar dari suara kamu. Ada yang mau minta penerangan? Saya cikgu. Siapa tu? Cikgu. Kejap. Lisa. Oh, okey. Ada lagi? Saya cikgu. Saya cikgu. Okay. Ataupun kalau malu mau cakap, cuba angkat tangan, mau minta penerangan. Oh, okey, baiklah. So, ada ramai yang mahu minta penerangan. So, okey, satu respon. Respon itu yang cikgu mau tahu. Okey. Jadi kita tengok di sini, ini adalah pengiraan tentang formula empirik ya, formula empirik. Bila kita hendak kira formula empirik, kita mesti kira dalam bentuk jadual. Pada yang belum pro, wajib dalam bentuk jadual. So, jadual macam mana tu cikgu? Macam ni. Kita kena tengok, baca soalan dan kita tengok unsur apa yang ada. So, di sini kita ada unsur X dan juga ada unsur oksigen. So, kita akan terus buat unsur X dan juga unsur oksigen. Kita jangan letak O2 kah, X apakah, biar dia single. Biar dia dalam bentuk atom lah. Okay, so macam ini. Kemudian yang pertama mesti jisim. Okay, yang pertama mesti jisim dalam gram, bukan kilogram. So kalau kita lihat dalam soalan ini, mengandungi satu sampel oksida M,
mengandungi 2.7 unsur X. So, ini 2.7 gram of element X. Okay. O 2.4 gram oksigen. Boleh ikut cikgu? Cakap saja ya. Kalau boleh ikut, cikgu tidak boleh tengok. Boleh cikgu. Boleh ya? Boleh, cikgu. Ya? Okay, good. Lepas jisim, mesti kira bilangan mol. Okay. Ini untuk kira formula empirik ya. Okay. Untuk kira bilangan mol, formulanya ialah jisim per JER. Ingat ah, jisim per JER. So, bilangan mol untuk X ialah 2.7 jisim per JER X. Kita kena tengok dalam soalan, ada dia sediakan JER X, iaitu 27. So, kita akan kira guna kalkulator. Okay. 2.7 divided by 27, you will get 0.1. Kalau formula empirik, kalau kamu tidak tulis unit, dikira oke. Okay. Tapi kalau dalam yang lain tidak boleh ya. Tapi sebaik-baiknya tulislah unit sini mol. Okay. Kemudian yang ini 2.4 jisim per JER untuk oksigen. Sini ada tulis 16. Jangan sama sekali tulis O2, nanti ada yang bahagi 32, salah tu. Okay. So kita ambil kalkulator, cari bilangan mol 2.4 divided by 16. Okay, and then you will get 0.15. Okay. Sudah dapat bilangan mol, kita kena kira nisbah teringkas. Nisbah teringkas. Yang ni kena dengar betul-betul. Okay. Apa itu nisbah teringkas? Ialah bilangan mol yang di atasnya tu, di sini tu, kita bahagikan dengan bilangan mol yang paling kecil antara kedua-dua yang kamu dapat ni. Okay, saya mau tanya kamu antara 0.1 dan 0.15, yang mana satu kecil? 0.1. 0.1 kan yang kecil. Okey. Jadi nisbah di sini ni, nisbah teringkas ni adalah bilangan mol yang ini 0.1 bahagi dengan 0.1. Kenapa 0.1 jadi pembahagi? Sebab dia yang lebih kecil di atas ni. 0.1 dan 0.15. So, ambillah kalkulator. Okey. Cikgu mau tulis tapi tidak muat. 0.1 bahagi 0.1. Tidak payah bahkan pakai kalkulator. Kenapa cikgu pakai kalkulator? 1 lah bah. Okey, 1. Kemudian 0.15 pun kita bahagi dengan 0.1 juga. Okay, so 0.15 pun kita bahagi dengan 0.1 juga. So akan dapat 1.5. Ada apa-apa soalan? Okey. Okey, cikgu. Okey ya. Cikgu, Maksudnya kalau tulis dalam pecahan bolehkah? boleh tulis dalam pecahan, tiada masalah. Okey. Okay. So ini masalahnya nih, yang ini masalahnya. Ada point. So kita kena convert yang point tu, kita kena darab 2 ke darab 3 atau darab 4 sampai dia dapat nombor yang cantik, yang tunggal. Okey, tapi kita kena mula dari darab 2. Kalau tidak juga dapat, kita kena darab 3. Kita tidak boleh lompat. Kita tak boleh lompat, pergi terus darab 8 kah? Tak boleh. Okay. So, kita start dari darab 2. Kenapa mau darab 2? Sebab ada number ni. 1.5. So, 1.5 tu kalau dalam formula empirik, dia tak cantik. Kita kena jadikan dia nombor tunggal. Okay. So, cikgu pun darab lah dengan 2 supaya cantik. So, once kalau dia darab 2, kawan dia pun darab 2. So, 1 times 2, 2. 1.5 times 2, 3. Sudah cantik.
So, maksudnya formula empirik dia adalah X2O3, iaitu D. Boleh follow? Boleh. Boleh? Boleh, cikgu. Okay. Boleh, cikgu. Good. So, setakat ini saya rasa kamu boleh fahamkah? Okay, sekarang saya akan buat checklist. Okay. Saya buat sini nombor 1, ini nombor 2, yang ini nombor 3 ya. Yang ini nombor 4. Okay, saya mau kamu tulis di ruangan chat. Kalau tiada masalah tak payah tulis. Kalau ada masalah, tulis nombor berapa kamu start. Okay? So, saya bagi kamu chance lah. Sementara cikgu cari soalan lain. Sementara itu, cikgu cari lain. Tiga. Okey. Tiga ya, stuck di sana ya, okey. Cikgu terpaksa ulang ya untuk kawan-kawan. Mungkin yang lain sudah faham, enggak apa, tapi lagi fahamlah kalau cikgu terangkan ya. Okay. So ada yang stuck di 3 ya, so cikgu kena terangkan. So, cikgu padam balik. Okay, so 1 dan 2 okey, so cikgu kena ulang balik ya. Okey. Sudah dapat bilangan mol di sini tadi, kita akan cari nisbah teringkas. Oh, bagus cikgu guna ni. Nisbah teringkas. Oh, besar ni. Kita akan cari nisbah teringkas. So, untuk cari nisbah teringkas, kita ambil bilangan mol di atas tu, 0.1. Yang oksigen pun kita ambil, 0.15. And then kita bahagi dengan bilangan mol yang kecil. Antara 0.1 dengan 0.15, yang kecil ialah 0.1. So, cikgu note di sini yang kecil. Okay, so antara 0.1 dan 0.15, yang lebih kecil ialah 0.1. So, kena bahagi dengan 0.1 kedua-duanya. Okay, so sudah dapat tu 0.1 bahagi 0.1, 1. 0.15 bahagi 0.1, 1.5. Okey. Kemudian, oleh kerana nisbah teringkasnya ada point 1.5, okey, kita tengok di sini pun memang tiada jawapan kalau oksigen tu 1.5. Okey. So, kita kena darab dengan 2. Kita kena darab dengan 2 supaya dia jadi nombor tunggal. Kalau tidak jadi nombor tunggal pada 2, kita kena darab dengan 3 ataupun nombor seterusnya. Tapi kena darab dari nombor yang paling kecil. Okay. So, kita akan darab dengan 2. Tujuannya adalah untuk jadikan dia nombor yang bukan perpuluhan lah. So, kalau kamu darab dia 2, yang ini pun kena darab 2. So, 1 darab 2, 2. Dan 1.5 darab 2, 3. Sebab itu dapat formula empiriknya X2O3. Okey? Ni X2O3. Okay, so saya harap yang start tadi tu boleh faham sudah ya. Kalau tidak juga, tidak apa. Kamu akan tengok balik rakaman ini di YouTube dan boleh tengok berulang kali. Dan kalau masih juga pada yang belum dapat, boleh DM cikgu personal. Okey, jom kita tengok lagi. Ini pula.
Try. Nombor 10 nih, try. Hitungkan jisim atom relatif bagi unsur Z. Saya dapat B, cikgu. Bola. Dapat B. Okey. Bagus. Lagi? Ya, bola. Ya. B juga. Yang lain try. 1.2 gram, di sini dia bagi jisim atom relatif unsur M ialah 40. Ya betul. Soal jawapan dia betul. Tahniah sebab dapat menjawab ya. Saya harap yang lain pun dapat B. Okay. Jom kita baca soalan sama-sama bagi yang belum dapat. Jisim atom relatif unsur M ialah 40. 1.2 gram unsur M bertindak balas dengan 0.48 gram unsur Z membentuk sebatian MZ. Hitungkan jisim atom relatif bagi unsur Z. Ni formula empirik juga. So formula empirik dia ialah MZ. Ni. Dia sudah bagi, dia tidak bagi tahu ini formula empirik, tapi dia cakap membentuk sebatian MZ. Inilah formula empirik. Maksudnya nisbah teringkas dia 1. Yang lain dapat jawab? Dapat 16. Kau buat jadual macam yang cikgu buat tu. Kalau you don't know where to start, kalau formula empirik dia try. Kamu buat je jadual macam yang cikgu tunjukkan sebelum ini yang tadi. Saya bagi masa lagi sekejap untuk buat jadual. Oh, dapat saya cikgu. Kan, dapat B ke Karisa? Ya, dapat. Ini kan kalau sudah pro memang tak payah conteng, pakai kalkulator. Dapat. Try ya, pelan-pelan. Buat dalam bentuk jadual. Do your maths. Kita ada M, kita ada Z. Z itu 0.48. Yang pertama kan jisim. M pula 1.2. Okay. So kita cari bilangan mol. 1.2 bahagi. Kita tidak tahu kan. Oh ada JR dia 40. Kita buat jadual tu. Jisim. Bilangan mol. Yang lain dapat? Dapat cikgu. Dapat, cikgu. Okay. So, kita cari bilangan mol. Kita belajar tadi bilangan mol adalah jisim per apa tu kelas? JAR. JAR dia bagikan 40 bagi M. 40. So, kamu akan dapat 0.03. Okay. Kemudian ini kita tidak tahu dia punya apa, kita tidak tahu. Di sini kita tidak tahu. Okay. Kamu tidak tahu JAR dia, letak dalam Z. Tidak tahu kan? Okay. Okay, nisbah teringkasnya 1.
Jadi di sini kamu mesti akan tanya cikgu, kalau bilangan mol ni yang mana satu besar ni, kita tidak tahu mana satu bilangan mol yang besar, kecil, M ke Z. Apa kalau cikgu kan, cikgu akan try kira daripada jawapan. Cikgu try 12 dulu, mana yang logik lah. Okay? Jadi, kalau cikgu try 12 ah. So, kalau 0.48, mungkin kamu ada cara kamu, cikgu pun ada cara cikgu juga. Okay, 0.48. Cikgu try yang A, bahagi 12. Baik, dapat syntax error. Okey, cikgu try konon ni dari jawapan 0.04. Okey. Sini cikgu dapat 0.04. Okey, sekarang cikgu try lagi bilangan mol kalau guna 16. Okey. 0.03. Lagi perfect. Kalau cikgu tidak cari lain sudah ni. Memang ada sudahlah ni. Okay. So yang ni kan tadi cikgu suruh bahagikan dengan bilangan mol yang kecil kan. Okay. Yang ini kalau Z ni ialah 16. Ini Z ni 16 cikgu ambil dapat 0.03. Okey. So nisbah teringkas ialah kita akan bahagikan yang di atas tu 0.03 dengan bilangan mol yang paling kecil. So oleh kerana bilangan mol dia sama, bahagi 0.03 juga. So untuk nisbah teringkas 0.03 bahagi 0.03 1. Yang ini pun 0.03 bahagi 0.03 pun dapat 1. Saya harap kamu boleh fahamlah. So sebab itu cikgu pilih yang 16. Okay. So itu caranya untuk mendapatkan jawapan daripada jawapan. Okay. Mendapatkan jawapan daripada jawapan. So try satu-satu. Okay. Macam cikgu try satu-satu lah, dapatlah B. Okay. Sebab masalahnya di sini kita tidak tahu bilangan mol ini yang mana satu kecil. Sama ada M ataupun Z. Okay, so cikgu harap kamu boleh berfikir macam itu. Okay, bolehkah? Boleh. Boleh ya? Okay. Kita tengok nombor 11. Formula empirik juga. Okay, try. Saya dapat D, cikgu. Dadu. Di dadu. Saya C, cikgu. Okay. Siapa yang di Hamri kah tadi? Di. Ya, cikgu. Di. Okay. Yang C yang tadi tu C siapa? Saya, cikgu. Siapa tu? Saya. Siapa nama? Saya, cikgu. Saya pun tak tahu. Nama kamu ni legend betul, saya pun tak tahu. Okay. Nama kamu siapa? Hairi, cikgu. Hairi? Ya, cikgu. Macam nama cikgu Hairi je. Okay. Salah, cikgu. Saya dapat C. Ya, C? ya. C. Okay. Ya, dapat C. Okay, good.
Maksudnya kamu mencuba. Yang perempuan? Si, cikgu. Si. Ya, si cikgu. C. Rata-rata dapat C? Ya. Ya. Okay, good. Saya dapat. Ah, Saya dapat getting B better. nih, cikgu. Dapat B, kena ulang balik kita. Jawapannya Ya. C nih. C. Jap. Iya. Try sampai dapat C. Oh, dapat sudah. So kalau dapat sudah ya? Okay. So kalau tidak mau guna, kalau malas mau tulis, maksudnya sudah terlebih faham dengan formula empirik kan? Kalau cikgu hanya ambil kalkulator. Okay, 1.04 bahagi M 52. Okay, kamu akan dapat 0,02. Oke, yang ini malaslah konon. Tapi kalau kertas 2 wajib ya jalan kira. Ini M. Oke. Kemudian M dengan apa nih? Oksigen kan? 0,48 bahagi 16. Kamu kalau sudah biasa kan, kalau oksigen tuh memang boleh hafal lah 16. Kalau sudah biasa yang kira-kira. Oh, 0,03. Oke. Lepas tu kamu terus saja bahagi dengan yang itulah, dengan bilangan mol yang lebih kecil kan. 0,02 bahagi 0,02 1. 0,03 bahagi 0,02 1.5. Kamu akan biasa jumpa yang macam ini. So, kalau banyak buat latihan ini tiada masalah. Kamu akan terus, oh ini darab 2. Kalau jumpa sudah banyak kali, so 2, 3. Oh, M2, O, 3. M2, O, 3. Oke? Ini kalau yang sudah biasa. Apa dia? Oke, cikgu. Oke kan? So, ini adalah kalau yang sudah biasa dengan formula empirik. See, macam mana latihan itu memang sangat membantu. Cukup kalau kamu jumpa 10 soalan formula empirik, macam mana soalan itu terbalik sekalipun, kamu akan mampu buat penyesuaian. Okey, dia macam soalan maths, macam soalan maths. Okey, kamu akan tahu macam mana untuk menyelesaikan masalah itu. Okay, so, buat soalan-soalan dalam ni. Okey. Try lagi, nombor 12. Come on. B, cikgu. Apa dia? Dadu. B punya laju. Memang hebat. Saya pun cikgu. D, Datuk? Datuk? Ya, D. Uish. Cikgu bagi laju kamu buat kan. Okey, yang lain yang perempuan. Try buat. Kamu di sini kamu cakap saja, macam mana? Jadi kawan yang lain mungkin boleh bantu. Ya, saya pun dapat D. Dapat D. Oh, so good. Kawan-kawan yang lain? Soleha? Dapat. Ya, dapat. Laili? Ya, Laili? Belum dapat, cikgu. Belum dapat. Okey. Yang Hairi kata itu yang first sekali. Ano to? Ya, cikgu. Nah, cuba bagi tahu macam mana kamu dapat. Kondisi matam relatif bagi formula molekuler atas tu. Saya darab dengan 0.02 mol kefen, baru saya pergi. Saya bahagi 0.02. Baru? Dah tahu cikgu macam saya dapat tadi. Jap.
Betul lah Batu. Kamu kira dulu formula molekul JMR dia. Betul lah. Oh, baru saya pergi darab yang 10 Cikgu. Lepas saya tu. Okay. Okay, so good. Dapat sudah. Dapat sudah Lali? Ya, dapat sudah. Okay. So saya harap yang lain pun boleh pelan-pelan. Sebab diorang ni laju betul kan? Okay, kafein dijumpai di dalam biji kopi. Formula molekulnya ialah C4H5N2O. So kamu yang mengambil mata pelajaran kimia ni mesti pandai kira JMR. Yang sangat-sangat pandai. Okay. Macam mana, apa maksud cikgu bilang, apa maksud mesti pandai kira JMR ni? Mesti tahu macam mana mau kira JMR dia ni. Kalau dia bagi formula molekul tu maksudnya adalah maksud dia. Memang dia suruh kira JMR tu. Jom kita kira JMR dia pakai kalkulator. Okey, C4 maksudnya 4 darab, sekejap mungkin kamu tidak nampak. Okey. Okey, cikgu tunjukkan macam mana kira JMR. 4 darab 12. Kenapa darab 12? Sebab karbon JAR-nya 12. Tambah 5 darab 1 sebab JAR untuk hidrogen ialah 1. Tambah 2 sebab ada 2 atom nitrogen. Nitrogen JAR dia ialah 14. Semua diberi dalam soalan, jangan risau. Tambah oksigen 1, 16. So kamu akan dapat 97, am I right? Betulkah? Semua dapat 97? Ya. Okay. So, formula molekulnya adalah C4H5N2O. So, dia punya JMR adalah 97. Jika sebutir, kalau sebutir dia bilang, jika sebutir biji kopi, sebutir tu maksudnya 1 biji kopi mengandungi 0.02 mol kafein. Okay, maksudnya, kamu kena kira gram. Okay. Jisim untuk sebutir kafein yang kita akan kira, jisim untuk 1 biji kafein bahagi dengan JMR dia adalah, ini kan formula untuk bilangan mol, jisim per JMR. Ini kan formula bilangan mol. Bilangan mol dia 0.02. Ini yang cikgu cakap tu, do your maths. Okay, formula untuk bilangan mol ni. Jisim bahagi JMR. So, kamu akan dapat jisim sama dengan 0.02 darab 97. Okey. So, kamu akan dapat berapa? Darab 0.02. Darab, mana itu darab? Darab 0.02. 1.94. Yang ini untuk sebutir biji kopi. Ialah 1.94 gram. Dia mahu 10. Betul lah Pak Hairi cakap tadi kan, dia darab 10. Okay. So kamu akan dapat 19.4. So saya harap kamu boleh faham ya. Ingat tahu kalau bilangan mol, dia ada 4 cara untuk mengira dia. Iaitu jisim per JAR, MV per 1000, isi padu bahagi isi padu STP, ataupun isi padu bilik. Okay. Atau bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Itu ada 4 cara untuk cari bilangan mol. Okay, so keempat-empat tu wajib dihafal. Yang ini yang paling kerap, MV per 1000 dengan jisim per JAR. Okay? So saya mau respon kamu. Kalau boleh faham, angkat tangan. Saya mau raise your hand kalau faham. Ada yang belum turun-turun tangan lagi dari tadi.
Okey, okey. Okey, saya rasa sangat bagus. Okey. Jom kita tengok lagi. Apa ni? Formula empirik lah. Cikgu suka kalau formula empirik. Kita belajar pelan-pelan. Tapi yang penting kita mampu menguasai malam ini. Okey, jom kita tengok nombor 13. Okay, boleh terus guna kalkulator kalau malas mau conteng. Test Si. power. C. Ya, cikgu C. Ya, cikgu. Dah Si, cikgu. bagi orang. C. Malas show. Okay. C. Dia ada bagi ke anu? JAR. Ada cikgu sana. Mana? Di Oh, jadual. ada pula di sini patutlah. Sangatlah laju kan? Okey. Sia. Dapat anu lah yang 1.5 begitu. 1 dengan 1.5 ni kan? Ya, cikgu. Ya, Sebab cikgu. yang satu itu 1, yang satu 1.5, terus darab 2 dapat C. So saya harap kamu boleh menguasai sudah. Sekarang mesti kamu rasa astagfirullahalazim itu je. Ini je formula empirik yang selama ni aku tak faham kan. Oh, kenapa macam ni sekali mudahnya formula empiriknya. Okay. Okay, tidak apa. Kita ni manusia ni dia ada macam-macam peringkat IQ. Bukan maksudnya kalau yang masuk sains ini cikgu percaya semua yang hebat-hebat. Okay. Cuma mungkin ada yang lambat, ada yang cepat, tapi ada yang lambat once kalau dia dapat memang dia hebat. Okay. So cikgu usaha juga biarpun ramai majority sudah, mungkin ada 1-2 yang masih tersangkut. Okay, cikgu terang juga. Okay. So yang ini kamu terus saja 2.48 bahagi 31. Cikgu kalau mengajar memang begini, lambat betul. Tapi adalah yang bosan nanti kalau, campin sudah kami pun konon. 1.92. Bahagi 16. 0.12. Okay. So kita bahagikan dengan bilangan mol yang paling kecil iaitu 0.08. Yang ni pun 0.08. So kamu akan dapat sebetulnya 1.5 di sini. Ini of course 1. So ini darab 2, sini pun darab 2. Ya, betul. 2, 3. Okay, cool. Okay. Saya rasa tiada masalah ni. Memang kamu tiada masalah langsung. Okay, go. Number 14. Ni kalilah. Mr. X ni kalau tidak silap cikgu. Karisa, Mr. X kan ni? Tak tahu cikgu. Okay, baca dulu. Saya pun belum buat, saya tunggu kamu. Berapakah GC minimum yang diperlukan untuk bertindak balas dengan asid nitrik cair yang berlebihan untuk menghasilkan 240 hidrogen pada keadaan bilik? GC minimum siapa ni? Oh, zinc. Di bahasa Inggeris dia ada tulis zinc. Di bahasa Melayu tiada.
GC minimum zinc ya. Saya dapat B. B ya. 0.65 gram. 14. Betul lah Amri. Amri kata? Ya, cikgu. Nah, yes. Betul. Nah, yang lain cuba buat. Dapatkan macam Amri dapat B. Mr. X kan ni Amri? Enggak ada, Cikgu, cikgu. Oh, ni terus guna saja. MV per 1000 ke? MV bagi 1000. Tidak. Dia guna isi padu bahagi dengan isi padu molar. Oh, okey. Dia kan ada 4. Ada 4 cara cari bilangan mol. Okay, you have to convert ini ya. 240. Convert dulu dia. Macam Mr. X ni. Boleh bang cikgu yang 24 dm tu saya tukar pergi sentimeter. Boleh? Mana-mana saja. Oh, saya pun dapat so cikgu B. Dapat B. Ya. Kamu pakai Mr. X. Iya. Maksudnya kamu buat persamaan dulu. Entah cikgu, saya pun tidak tahu macam-macam saya kira. Sebab ada yang kebetulan persamaan dia tu tidak payah mau imbang-imbang. Mr. X tu apa cikgu? Mr. X apa? Okey. Okey, saya terangkan sekarang ya. Soalan ni boleh? Boleh. Okey. Okey, tahniah pada yang dapat kira tadi. Okey, Hamri, Kak Risa dan juga kawan-kawan yang lain yang tidak bagi tahu dia dapat kira ke tidak. Okay, kalau cikgu lah, cikgu akan kira guna Mr. X ya. Okey. Berapakah GC minimum zinc yang diperlukan, zinc ya, zinc yang diperlukan untuk bertindak balas dengan asid nitrik cair HNO3 ya, untuk menghasilkan gas ni ada hidrogen. Okey, kita tahu kalau logam bertindak balas dengan asid, okey, for sure kita akan dapat zinc nitrat. Kita tahu Zn adalah Zn2 positif, NO3 adalah negatif. Jadi formula molekul mesti betul ya. Okay, zinc nitrat dan juga gas hidrogen mesti H2. Okay. Yang ini mesti tahu macam mana buat formula molekul ini, mesti hafal charge. Okay, ini antara zinc dengan nitrat ni, kalau kita gabungkan, kamu mesti betul dia punya formula molekul. Iaitu Zn kan 2 positif. Okay, NO3 negatif. So kita gantikan dia, so sebab itu dapat Zn. Ini kan 1. Okay, yang ini kan 2. Jadi Zn, NO3 dia 2. NO3 ni ada 2. Okay, so ini kena letak di sini. Okay, dan dia apa sahaja logam bertindak balas dengan asid akan hasilkan gas hidrogen. So first of all, kalau dalam soalan ni, okay, kalau cikgu mesti buat persamaan yang seimbang. Sekejap ya, macam ada orang masuk tadi. Si Jibril. Hai Jib. Okey, kemudian kita imbangkan persamaan dahulu. So saya letak sini zinc, di sini zinc 1, di sini zinc 1. Nitrat ada 2. Nitrat sini ada 1, nitratnya ada 2. Hidrogen ada 2, hidrogen sini 1, kita letak sini 2. Okey. Cikgu laju sangat mungkin. Okey. So sekarang hidrogen ni 2. Hidrogen ni pun 2, balance. Nitrat ni pun 2,
Nitrat di kanan ni pun 2. Zinc 1 balance. Okay. Sudah dapat ni, baru kita boleh buat Mr. X. Okay. Apa itu Mr. X? Mr. X adalah cara untuk menyelesaikan soalan stoikiometri. Soalan stoikiometri adalah soalan yang berdasarkan persamaan. Okay, jom kita tengok. M adalah bilangan mol. Bilangan mol. So, bilangan mol untuk siapa? Bilangan mol yang diberi data dalam soalan. So, data yang diberi dalam soalan ini. 240 cm padu hidrogen. Di sini ya. 240 cm padu hidrogen. Oleh kerana dia dalam sentimeter padu, kamu mesti convert dia pergi di M padu dahulu. Okey, so 240 bahagi 1000. .24 ya. Di M padu. Okey. So yang diberi dalam soalan adalah isi padu hidrogen yang cikgu sudah convert pergi di M padu. Okay. So kita akan buat Mr. X. So kita akan start dari M, bilangan mol. So M bilangan mol ya. Bilangan mol siapa? Data yang diberi yaitu hidrogen. Ni. So kita start dari M, Mr. X. So bilangan mol hidrogen sama dengan bilangan mol ni cikgu ulang lagi ada 4 cara ya. MV per 1000. Kalau ada MV per 1000 kita pakai. Dalam ni memang tiada M. So kita ada V saja. So MV per 1000 tidak boleh guna. Selain daripada tu bilangan mol juga kita boleh cari guna GSIM per JAR. Dalam ni tiada GSIM. So yang kita ada hanya isi padu. So ada satu formula untuk cari bilangan mol menggunakan isi padu, iaitu isi padu gas tu kita bahagi dengan isi padu molar gas tu. Itu ini 24. Okay. So kita akan dapat berapa tu? 0.24 bahagi 24. 0.01 mol. Dalam SPM kalau kertas 2 wajib ada ni unit. Okay. Ini adalah untuk M. Kemudian kita pergi R. R ialah ratio. Okay. So ratio tu apa? Ratio antara yang diberi data dalam soalan tu. Data yang diberi adalah hidrogen ya ini. Dan juga apa yang mahu dicari dalam soalan. Yang dia mahu cari ialah GSIM zinc. Ini. Okay. Kenapa Hamri dan juga Karissa tadi dia boleh dapat jawapan tanpa membuat persamaan? Kerana ngam-ngam, kebetulan ratio dia 1:1. Antara dua ni. Kalaulah persamaan itu bukan 1:1, mereka akan dapat jawapan yang salah. Okey, ini kebetulan. Okay, sebab tu mesti selalu buat Mr. X. Okay, so R, ratio. So cikgu bilang tadi ratio tu antara data yang diberi dalam soalan iaitu hidrogen dan juga yang mahu dicari iaitu zinc. So, ratio yang pertama adalah, tengok dia punya bilangan mol di depan ni, dari persamaan. 1 kan? Ini pun 1. So, 1:1 ya. Kemudian, ratio yang kedua daripada M tadi. Hidrogen 0.01. Jangan salah tulis ya, di mana position dia. Okey. Yang kita mau cari sekarang bilangan mol zinc. Kita tidak tahu. So kita letak sana X. Okay.
So, keluarkan kalkulator kamu. Cari nilai X nih. Oke, cari nilai X. Oke. Untuk cari nilai X, kita darab silang. 1 darab 0,01. 1 darab, tidak payah pun. Sebenarnya tak payah darab-darab. 1 nisbah 1 kan. So, kalau 0,01, X pun 0,01 juga. Oke. Tapi kalau yang masih tidak paham, begini. Ini 1 yang ini. Oleh kerana di atas 1 nisbah 1, yang X itu tidak perlu kira. Dia akan terus 0,01 juga. Oke, tapi kalau yang tidak paham juga, begini. 1 darab 0,1 bahagi 1. Kalau mau cari X. Oke. So, 1 darab 0,01 bahagi 1. Oke, kamu akan dapat 0,01 mol zinc ya. Oke, sudah dapat bilangan mol zinc, baru kita buat X. Oke, X itu apa? X itu ialah apa yang mahu dicari dalam soalan. Ini, jisim zinc, jisim minimum zinc. Dan kenapa dia X? Sebab dia memang selalunya darab. So, jisim zinc adalah yang kamu perolehi tadi di R tuh, ratio tuh, 0,01 kita darab dengan JAR zinc. Nih, dia ada bagi 65. So, memang formula dia ya. Kamu sudah tahu jisim per JAR adalah bilangan mol kan? Ini so jisim sama dengan bilangan mol darab JAR lah. So, kamu akan dapat 0,65. Gram. Oke. Macam itulah dia Mr. X. M ialah bilangan mol, R adalah ratio, dan X adalah darab. Ataupun X adalah apa yang dikehendaki oleh soalan. Dan operasinya adalah darab. Okay, so saya harap kamu boleh dapat. Kalau tidak dapat, kamu boleh ulang balik. Apa yang cikgu coba tunjukkan malam ni lah. Cikgu bagi link YouTube. Paham, Cikgu? Boleh? Okey. Okey. Boleh. Okey. Boleh ya? So, saya harap boleh. Okey, bagi yang lambat sikit, tak apa. Kita cari lagi soalan dia. Okay, sekarang pukul 9.20. Okay. Jom kita pergi nombor 15. Kita try. Kejap. Kejap, bukan 16. Saya mau cari yang soalan. Ini dia. 21. Try. Saya dapat dadu, cikgu. Wait, laju. Oh, kamu sudah kira ini kan lama. Hamri ya, satu saat jak kau kira kah? Dia sudah Oh, saya buat. Kamu sudah buat sampai nomor berapa nih? Bagus, bagus. Ya, betul. G. Betul, bagus, Umre. Try dulu lah ya, yang lain. Mungkin si Hamri dia sudah buat tadi lagi. Cikgu share soalannya dari petang tadi.
Nggak payah Saya pun imbang dapat nih. sudah 3. Dia 1:1 kan? Ya. Tak payahlah. Okay, good. Dapat sudah? Kalau yang macam ni dia 1:1 memang ratio dia tidak lari. So, bolehlah block shot. Kalau tiba-tiba ratio dia lain, susah tu. So, buat Mr. X lah. Cikgu sudah bantu kamu untuk balance persamaan. So, buat Mr. M bilangan mol. Kali ini dia bagi zinc 1.3. So, cari bilangan mol zinc lah sebab data tu dia bagi zinc. Cari bilangan mol zinc, Mr. X. Okey, pada yang malas betul mau anukan. Macam cikgu ni sangat pemalas mau. Cari bilangan mol zinc. Berapa bilangan mol zinc? Ada sesiapa boleh? GSIM per JAR kan bilangan mol zinc. Kita dalam Mr. X. 0.02. 0.02 iaitu 1.3 bahagi 65. Okey, so kita cari dulu bilangan mol zinc. Berapa tadi cikgu lupa? 0.02 kah? Ya, cikgu. Okey. So ini ialah Mr. X bagi M. Ratio antara yang diberi zinc dengan yang dimahu dalam soalan. So dia mau zinc dengan hidrogen. So 1:1 kan? Ada masalah ni. Ini cikgu sedang buat Mr. R. 1 mol zinc nisbah 1 mol hidrogen. Ini yang pertama di atas, kemudian di bawah zinc dia 0.02. Zinc. Kita tidak tahu berapa bilangan mol hidrogen. So, kita kena cari bilangan mol hidrogen. 0.02 jugalah. So, dia 1:1. Kalau tidak, kita kena buat 0.02 darab 1 bahagi 1. Gitu. Darab silang, sebab X di sini, so atas bawah tu bersilang tu kena darab, bahagi dengan yang bersilang dengan X. Dapat 0.02 mol ni adalah bilangan mol hidrogen ya. Okey. Sekarang kita buat X, Mr. X. M sudah, R pun sudah, sekarang X. X ialah hitungkan isi padu gas hidrogen. Isi padu gas hidrogen ya. So, isi padu gas hidrogen adalah bilangan mol tadi yang kita dapat tu. Darab. Namanya pun X, so dia mesti darab. Darab dengan, ni dia menempati 22.4. Okey, 0.448. Okey, ini DM padu. So, kena convert lah sebab jawapan dalam CM padu darab 1,000 ya. $448, betul, D. Okey, done.
Okay, saya harap kamu boleh dapat pengiraan ni malam ini. Okay, yang Mr. X macam mana tadi formula empirik. Kita buat sikit-sikit tapi biar faham ya. Okay. So sekarang sudah pukul 9.28, almost 9.30. Okay. So apa yang saya mau kamu buat, tidaklah wajib tapi buat untuk diri sendiri. Jangan buat untuk cikgu kah, buat untuk orang lain, tidak. Kamu buat dari nomor 1 sampai 100. Fahamkan betul-betul. Kalau tidak dapat, tanya kawan. Tidak dapat lagi, tanya buku. Tidak dapat lagi, tanya lagi cikgu sekolah kamu. Tidak dapat lagi, saya memanglah sentiasa kamu boleh bertanya. Okey, saya boleh, saya sentiasa boleh bertanya. Dan itulah saya bagi kamu chance untuk jawab dulu. Okey. Semua ni. Okay. Kalau masih juga tidak dapat, okay, nanti besok pukul 8 malam cikgu akan hanya tik yang mana satu yang bermasalah dan kita cuba bincangkan bersama. Okey? Bolehkah kelas? Boleh cikgu. Boleh, Cikgu. cikgu. Okey, semangat tahu kalau mau ambil SPM apa cikgu bilang tadi. Mesti pengiraan. Okey, perbandingan. Soalan perbandingan tu mungkin ada yang tidak familiar. Yang itu memang kita kena hafal 25 perbandingan. Cikgu akan update di dalam grup apa yang perlu dihafal. Okey. Kemudian mesti formula empirik, perbandingan. Ada banyak tu cikgu share tadi. Okey. Di sini tu. Pengiraan 25 perbandingan ikut format skema jawapan SPM ya. Tidak boleh suka-suka. Okey, kemudian 10 prosedur eksperimen. Contohnya menghafal prosedur eksperimen untuk sel kimia. Dia tu kalau kamu hafal satu, kamu boleh jawab semua soalan di dalam eksperimen itu, dalam tajuk tersebut. Okay. Kemudian definisi. Definisi, apakah definisi kala, apakah definisi kumpulan dalam jadual berkala. Okay. Jadi kalaulah kamu dapat kuasai semua ni, insya-Allah sekurang-kurangnya mestilah ada juga kamu baca, kamu ada buat latihan, for sure mesti ada latihan banyak. Insya-Allah mesti dapat punya. Paling kurang pun itulah. Okey? Dan ini dia pengiraan. Pengiraan ni don't worry, semua ada dalam 100 soalan ni. Okey, semua thank you untuk malam ini. Semoga terus semangat. Okey, dapat A+. Thank you, bye. Thank you cikgu. Thank you, Thank you, cikgu. teacher.